Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian tafsir surah Yasin pada pagi 27/12/2021. Surah Yasin, surah yang ke-36, juzuk yang ke-22. Ayat yang kita akan bincangkan pada kali ini ayat 13 sehingga ayat 19. Ayat 13 sampai 19. Tajuk kita iaitulah kisah Rasul Allah Ta'ala hantar pergi kepada Ahlul Qaryah. Ahlul Qaryah, penduduk kampung. Kampung mana? Allah kata kampung, Qaryah. Kemudian mereka berlawan dengan Nabi, dengan Rasul-Rasul yang diutuskan itu, dan menuduh Rasul sebagai pembawa kesialan kepada mereka. Baik, para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat kita. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, ayat 954. Mari kita baca dulu, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. Balik semula kita kepada ayat 13. Ayat 13.
Wadrib lahum mathala Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah, dan ceritakanlah kepada mereka suatu keadaan yang ajaib. Apa dia keadaan ajaib? Mengenai kisah penduduk sebuah bandar yang tertentu. Allah Ta'ala sebut ashabal qaryah, ada sebuah bandar. Bandar mana? Tengok nota di bawah, dia kata apa? Ini kitab tafsir pimpinan ni. Tengok nota 1500. Bandar yang tersebut tidak diterangkan namanya dan tempatnya, kerana yang penting ialah pengajaran yang terdapat dalam kisahnya. Peristiwa ini berlaku dalam zaman nabi-nabi yang terdahulu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pendekatan yang diambil oleh panel penterjemah ni, pimpinan Ar-Rahman, dia panggil jalan selamat. Kalau ambil nama cerita pun tak tahu mana. Ada. Saya ada riwayat. Ada pandangan ulama yang menyebutkan nama kampung itu. Tapi kita setuju dengan pandangan panel ini, sebab yang pentingnya pengajaran. Bukannya cerita di mana berlaku. Kalau ada berlaku pun apa nak jadi? Belum zaman Nabi lagi. Ada ulama kata sebelum Nabi Isa lagi peristiwa itu berlaku. Yang penting pengajaran, bukannya siapa orang yang melakukannya. Orang tu watak tu sudah mati, tapi orang sudah mati tapi watak itu masih lagi wujud. Iaitu izja'ahal mursalun, iaitu ketika mereka didatangi oleh rasul-rasul kami. Sebelum kita teruskan pengembaraan kita bersama dengan rasul-rasul kepada ashabul qaryah, terlebih dulu elok kita tengok munasabah susunan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Kenapa? Para ulama mengatakan, apa dia kata? Ada beberapa sudut pandangan. Ayat ini duduk selepas daripada cerita yang lepas. Yang pertama, setelah Allah Ta'ala ceritakan kepada kita tugasan Nabi. Ayat yang ketiga, innaka laminal mursalin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau sesungguhnya adalah dari kalangan rasul. Laminal mursalin. Kemudian ayat yang ke-6 surah kita, surah Yasin, litunzira qauman. Litunzira, mana kerja kamu memberi amaran kepada orang-orang yang tak dengar kata. Ayat 6. Maka ini menunjukkan tugasan Nabi bukan benda baru. Bukan benda baru. Sebab telah berlalu rasul-rasul sebelum dia berapa ratus orang. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 9, ma kuntu bid'an minar rusul. Ma kuntu bid'an minar rusul. Maaf. Jadi Nabi kita kata ma kuntu bid'an. Aku ni bukannya orang yang mula-mula jadi rasul. Rasul belum, aku sudah ramai. Bal qabli, sebelum daripada aku sudah datang kepada 3 orang rasul kepada ashabul qaryah. Dan rasul itu telah menjalankan tugasnya, memberi amaran kepada kamu, mengajak kamu kepada tauhid, memperingatkan kamu kita akan dibangkit semula pada hari kiamat. Kan? Siapa dia taat, mereka akan dapat khabar gembira dengan syurga. Maka ayat ini Allah kata wadrib lahum mathalan, buatlah bandingan kepada puak Quraisy dengan cerita orang dulu. Kalau taat, selamat. Kalau tak ikut, binasa. Itu satu wajah munasabahnya mari ayat ini. Wajah yang kedua,
Dia panggil wajah-wajah ni kalau dalam bahasa kita lama ni mana macam satu pandangan, satu sudut sisi yang kedua. Setelah Allah SWT ceritakan kepada kita al-inzar, khabar amaran yang diberi oleh Rasul itu tidak mendapat manfaat golongan-golongan yang sesat. Dia tak peduli pun. Bahkan dia tak percaya pun. Maka Allah SWT ajar kepada Nabi, la ta'sah, jangan putus harap. Teruskan perjuangan. Wadrib li nafsika wa li qaumika mathalan. Buatlah contoh kepada Quraisy, kepada kaummu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suatu bandingan, iaitu ketika datangnya kepada ashabul qaryah 3 orang rasul. Mereka tak beriman. Rasul tetap bersabar. Ini ayat kita ni. Rasul wa sabara rusulu. Rasul-rasul itu tetap bersabar alal qatli wal idza. Walaupun orang nak bunuh, orang menyakiti, mereka tetap lawan. Wa anta ji'tahum wahidan. Allah Ta'ala mu mari ke Quraisy, seorang kamu saja. Kaummu lebih ramai daripada kaum ashabul qaryah. Dan mereka hanya diutuskan kepada kaum itu saja. Tapi anta bu'ista ilal alam. Engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada seluruh alam ini sampai hari kiamat. Maka Allah bagi ayat Quran ini, wadrib, buatlah bandingan untuk dirimu dan kaummu sebagaimana yang telah berlaku kepada ashabul qaryah. Itu wajah yang kedua. Wajah yang ketiga, annahu aqaba wasfa i'radihim wa ghaflatihim anil intiba' bihadil Quran. Setelah Allah Ta'ala sebut pada kita ayat-ayat yang lepas, puak-puak kafir ni kerah kepala, tak mau juga terima Quran, maka diberi amaran akan binasakan mereka dengan azab dunia. Jadi ketika di akhir ayat nanti, in kanat illa sayhatan wahidah fa idahum khamidun. Apabila mari satu tempikan, semua kamu bergelempangan mati. Jadi mu nak lawan sekarang. Kalau mari hari kiamat, tak ada siapa boleh lawan. Semuanya akan mati. Semuanya akan mati. Habis cerita kita, itu dia panggil munasabah. Susunan ayat sebelum ni dengan ayat kita ni, ayat yang ke-13. Allah Ta'ala minta supaya Nabi wadrib lahum mathalan. Tengok tafsir pula. Wazkur liqaumika ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatkanlah kaummu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khabar ashab al-qaryah. Cerita penduduk qaryah yang telah didatangi oleh rasul-rasul daripada Allah Azza wa Jalla untuk berdakwah kepada mereka, mengajak pada kebenaran, supaya falyatabiru wa yatta'izu biqissatin, supaya mereka mengambil pengajaran, mengambil iktibar dengan kisah ashab al-qaryah yang tidak mau beriman kepada Allah Azza wa Jalla, walaupun 3 orang nabi, 3 orang rasul telah dihantar pada mereka. Jadi kalau kamu ni seorang je, mereka tak beriman, logik. 3 orang pun tak jadi, mu seorang. Mana ayat ni nak menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di manakah qaryah itu? Saya setuju dengan masyayikh pimpinan Ar-Rahman. Tapi tuan-tuan mungkin duk fikir-fikir juga, kat mana ni? Di manakah ini, tempat ini? Mari kita tengok. Sebahagian ulama tafsir kata apa? Wa qad naqala al-Mawardi, al-Imam al-Mawardi, Abu Habib, ijma' al-mufassirin, sepakat dah ulama-ulama tafsir mengatakan anna hadhihi al-qaryah hiya Antakiyah. Kampung ni nama dia kampung Antakiyah dengan ta, Antakiyah. Di mana kampung Antakiyah ni? Dia kata di Syamal Suria. Di dalam negara Syria, di tepi laut Al-Bahrul Mutawassit. Laut Bahrul Mutawassit.
yang Allah Subhanahu Wa Taala binasakan mereka dengan satu tempikan yang satu. Maknanya duduk di Syria. Itu dia panggil Antakiyah. Wallahu alam, sebab kita tengok pula orang lain pula kata macam mana. Qala al-Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ni dia bawa riwayat-riwayat tapi dia beri komentar. Ini kelebihan Ibnu Katsir. Kalau ada orang kata jangan baca tafsir Ibnu Katsir, kita kata qalu salama. Selamat tinggal encik. Ibnu Katsir punya tahqiq tingginya nilainya dalam mencari kesahihan maklumat, tiba-tiba awak kata tinggal ke Ibnu Katsir. Habis nak baca kitab apa? Kitab turah mana yang nak baca? Kitab hak dia duduk baca tu lah dia pandai. Ibnu Katsir tak boleh. Kita kata Masya Allah, jauhnya jarak di antara ilmu kita dengan Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Dia kata, setelah Ibnu Katsir menyebut pandangan-pandangan ulama tafsir yang terdahulu mengatakan kampung ini ialah Antakiyah, dengan ni tulis qala wa anna hadzal qaul lam yuzkar an wahidin min mutaakhiril mufassirin ghairu. Maknanya ulama-ulama mutaakhir mari semua kata kampung tu Antakiyah. Semua kampung tu kata Antakiyah. Artinya orang kemudian menukilkan pandangan orang dulu kampung itu Antakiyah dari sudut kritikan perbincangan secara ilmiahnya macam mana. Ibnu Katsir kata fi zalika nazarun min wujuh. Pandangan yang tersebut ada beberapa komentar dari beberapa sudut. Kemudian dia sebutlah komentar dia panjang. Ringkasannya setelah dia sebut, kita pun tak nak sebut panjang-panjang sebab kalau benda sahih kita akan sebut. Fa'ala hadha yata'ayyanu anna hadhihi al-qaryah al-mazkura fil Quran. Maka setelah aku teliti, bukan kampung Antakiyah sebagaimana yang disebut oleh sebahagian ulama tafsir. Jadi ada juga ulama lain kata bukan Antakiyah, bukan kampung Antakiyah. Dikata kampung di mana? Wallahu alam. Sebab dia kata apa? Au takun Antakiyah in kana lafzuha mahfuzan fi hadhil qissah. Dia kata kalau lafaz Antakiyah lafaz dianya tersebut dalam kisah ini Madinah ukhra, satu bandar lain bukan satu Madinah yang masyhur. Fa inna hadhihi lam yu'raf annaha uhlikat. Karena tidak dikenali kampung ini dibinasakan dalam agama Nasrani, tidak ada pembunuhan di situ. Wallahu alam. Jadi kita nak cari ke tak cari, panjang lagi ni dalam kitab Al-Jawabus Sahih. Dia kata bila kau berlaku. Dia kata berlaku ni sebelum daripada zaman Nabi Isa lagi. Maknanya tidak sahih kalau mengatakan 3 orang Rasul tu hawari. Maknanya kawan rapat Nabi Isa AS. Kita kata wallahu alam itulah yang terbaik. Sebab itu saya kata analisa yang dipilih oleh panel pimpinan Ar-Rahmat terbaik. Dia kata bandar yang tersebut tidak diterangkan namanya dan tempatnya. Kerana yang penting, tengok notasi boleh 500 tu. Yang penting ialah pengajaran yang terdapat dalam kisahnya. Peristiwa ini berlaku pada zaman nabi-nabi yang terdahulu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Kita berhenti setakat itu je. Kalau baca dalam kitab-kitab tafsir banyak ni dia sebut nama lagi. Kita kata biarlah dulu. Saya break di situ sebagaimana para ulama tafsir yang muhaqqiqin juga mengatakan sedemikian. Mari kita pergi pada ayat 14. Inna arsalna ilaihim itsnaini fakazzabuhuma. Iz arsalna ilaihim itsnaini fakazzabuhuma. Tengok semula ayat. Iz arsalna. Ketika kami mengutuskan kepada mereka berapa? Itsnaini. 2 orang Rasul. Fakazzabuhuma, lalu mereka mendustakannya. Habis apa kita nak buat? Fa'azzazna bisalisin.
Kemudian kami kuatkan kedua rasul itu dengan rasul yang ketiga. Maknanya mula-mula mari. Tak irau. Seorang lagi datang. Tak irau. Hantar lagi yang ketiga. Nak menguatkan dakwah ini. Supaya 3 orang rasul. Tak percaya lagi habis. Faqalu inna ilaikum mursalun. Lalu rasul-rasul itu berkata, sesungguhnya kami inilah diutuskan kepada kamu. Ketika Allah Ta'ala hantar bagi rasul, arsalna, kami utuskan. Mana Allah Ta'ala hantar mari. Kepada ashabul qaryah, 2 orang rasul mereka dustakan. Faqawwaynahuma bi rasulin thalis. Kami kuatkan mereka dengan seorang lagi rasul yang ketiga. Ketiga-tiga rasul sepakat mengatakan inna rusulullahi ilaikum. Kami ni 3 ni utusan Allah kepada kamu. Tak era juga. Tak ada agak nak buat lah. Kata orang, kata ni. Sebab habislah kita. 3 orang mari pun masih lagi bohong, dusta lagi. Tak jadi. Ayat yang ke-15. Mereka pun jawab, condemn balik. Dia jawab balik kepada Rasul tadi. 3 orang. Qalu ma antum illa basyarum misluna. Penduduk bandar itu menjawab. Ni orang kata jawab mulut ni. Dia kata apa? Kamu ini tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga. Rasul daripada Allah. Mu ni manusia macam kita lah. Berjalan kat pasar, makan, minum. Ada isteri, ada keluarga. Macam mana kamu jadi rasul? Dia ingat rasul ni kena malaikat, makhluk lain, makhluk asing yang lain, bukan manusia. Tak boleh. Dia condemn lagi. وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ. Dan Tuhan yang amat murah tidak menurunkan sesuatu pun tentang agama yang kamu dakwa tu. Tak ada pula. Jadi dia tahu Tuhan Ar-Rahman. Kumpulan ni dia tahu ada Tuhan. Tapi dia tak mahu terima Rasul. Ni pelik ni. Bawa kafir dulu kalau kita baca dalam Quran dia pelik. Dia mengaku Tuhan tu yang menciptakan, yang berkuasa, yang boleh menyelamatkan kita di lautan, menyelamatkan mereka di lautan. Tapi mereka bila balik ke darat, kafir balik. Dia main. In antum illa takzibun. Dan kamu ini tidak lain hanyalah berdusta. Lawan terus. Puak-puakmu ni bohong ya. Ngaku jadi rasul, boleh jalan lah, gitulah ibarat kata. Boleh jalan lah, kamu ni tipu je. Cakap mana ada. Dia punya penentangan kepada rasul tu agak keras, berat. Ayat 16. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Rasul pun jawab balik, kita tak boleh diam. Kita yang duduk atas kebenaran, kalau orang tuduh apa-apa, jawab. Kalau tak jawab, jadi orang nampak dia betul. Nampak dia betul. Sebab itulah geng ajaran sesat hari ni, zaman moden ni, dia cuba nak bagi buku-buku dia tu, dia pergi ke pejabat-pejabat ashabus samahah pergi. Tujuannya bila dia pergi, dia bagi buku, dia pergi holo buku, tak sempat lah nak cerita. Kalau kita nak buka cerita dengan dia pun tak ada. Kalau mufti cakap dia dulu, bapak mari, akhirnya dia pun keluar video, ajaran saya tidak ditegur oleh fulan, oleh para pendakwah. Dia kata dia betul. Dia tak boleh. Maka sebab itulah kita mengharapkan puak-puak ajaran sesat dibantah oleh orang-orang yang berautoriti dalam jawatan agama di negara kita, supaya masyarakat boleh mengenali ini ajaran sesat. Ini duk bantah benda tahu apa. Benda-benda betul-betul sesat. Tafsir Quran dengan tulisan ayat
betul-betul dia panggil menyeleweng. Kita slow-slow. Apa slow-slow? Cakap cepat-cepat supaya masyarakat awam tidak terpengaruh dengan diayah kesesatan mereka. Laju sikit. Tengok, Rasul ni jawab terus. Qalat rusuluhum lahum. Rasul-rasul bercakap, Rabbuna ya'lam, Tuhan kami mengetahui bahawa inna ilaikum lamursalun, sesungguhnya kami adalah rasul-rasul yang diutuskan untuk kamu. Kami ni rasul Allah Ta'ala hantar bagi untuk kamu. Jangan duduk cakap belak-belak. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Dan tugas kami hanyalah menyampaikan perintah-perintah dengan cara yang jelas dan nyata. Rasul pun jawab balik. Dia kata, kerja kami, puak-puak kafir, illa an nuballighakum ma arsalnallahu bi ilaikum. Kami ni menyampaikan apa yang Allah wahyukan kepada kami. Bukan kami reka ibadat, bukan reka agama. Kami ni rasul, utusan. Fa illam taqbalu, kalau kamu tak terima dakwah kami, faqad addaina ma alaina, kami telah menjalankan tugas yang Allah Ta'ala letakkan atas kepala kami. Apa dia? Wa ma alaika alaina illal balagh. Kami dah menjalankan tugas menyampaikan, bukan sekadar menyampaikan, al-mubin, yang sangat jelas. Jadi nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, hujah mereka mantap, dia punya dakwah dia jelas. Tak ada benda-benda yang rumus, tak ada. Ai walaysa lana minal amri syai', kami tak memiliki apa-apa. Kerja kaminya menyampaikan apa yang Allah perintahkan, dan kami telah sampaikan kepada kamu. Kalau kamu tak mau beriman, kamu kerah kepala juga, tunggulah. Sa'atul halak, saat kehancuran kamu sudah hampir. Bangkit pula puak-puak ni, puak kapur ni, ashabul qaryah, lawan balik dakwah Nabi Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dia mari buat tuduhan. Dia kata apa? Ini tuduhan yang biasa. Para pelajar, kita sudah tengok banyak kali dah tuduhan jahat ini dilemparkan ke atas para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka kata apa? Tengok ayat 18. Qalu inna tatayyaruna bikum. Penduduk bandar itu berkata pula, sesungguhnya kami merasa nahas, cemas dan malang dengan sebab kamu. Dia panggil tatayyur. Apa nama tatayyur? Dia rasa sial, kesialan. Nabi, kamu ni semua bawa sial kepada kita ni. Orang duk baik-baik, semua berhala, semua patung, kau main kacau. Kamu ni pengacau, pembawa sial kepada kampung ni. Sudah dah lah. Apa dia kesialan yang mereka tuduh itu? Tanda ni para pelajar. Ukhtulifa fi sababi tatayyurihim. Ulama berbeza pandangan tentang sebab-sebab apa? Sebab-sebab mereka menganggap sial itu. Tulis. Sebab yang pertama, sebab Allah Ta'ala turunkan mereka bala dengan sebab mereka lawan. Bala. Macam-macam bala mari. Yang kedua, uhtubis. Maknanya hujan rahmat tak turun. Kemarau jadi kering kontang. Pokok-pokok dia pun habis turak. Dua. Yang ketiga, sebab Nabi telah bawa agama yang tak biasa bagi puak dia. Pelik ni. Orang ada semua berhala, kau ajak semua Tuhan. Daripada Tuhan banyak jadi satu. Ajaib. Ini sial punya orang. Yang keempat, dia kata kesialan ni sebab masyarakat telah berpecah dua. Nabi dituduh sebagai membawa perpecahan pada masyarakat.
ikhtilafil kalimah. Baloh dah lawan kapur ni. Yang beriman dengan tak beriman sudah kelahi. Sama juga dengan Quraisy. Bila Nabi mari, dia kata, mu ni Muhammad, buat mari ajaran baru yang tak ada dalam tok nenek kita. Tuduhan sama. Kita pendakwah pun, kalau kita bawa sunnah Nabi berbeza dengan masyarakat pun, terpalit juga dituduh sebagai pemecah belah masyarakat. Kawasan kita ni harmoni dah ni, tiba-tiba mari ustaz ni bawa cerita hadis ni pula, yang kita duk pegang selama ni hadis palsu. Dia bawa hadis yang sahih, memecah belahkan masyarakat. Tuduhan ini terpalit juga kepada pendakwah-pendakwah yang kemudian ini. Berapa dah kita tadi? 4. Yang kelima, dakwaan semata-mata. Qad yakuna tatayyuruhum mujarrad da'wah. Orang yang kita tak setuju, sial belaka. Dia ada 5 tuduhan kesialan ke atas para pendakwah Rasul-Rasul alaihimus salatu wassalam. 5 kesialan. Mari kita tengok. Dia kata, mu ni bawa sial lah. Habis mereka buat keputusan untuk nak binasakan Nabi. La illam tantahu lanarjumannakum. Rasul, demi sesungguhnya jika kamu tidak berhenti dari menjalankan tugas yang kamu katakan itu, lanarjumannakum, tentulah kami akan merejam kamu. Sudah. Wala yamassannakum minna azabun alim. Dan sudah tentu kamu akan merasai dari pihak kami azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Mula dah lah. Rasul, kalau kamu tak berhenti, kami akan rejam kamu. Rejam dengan apa? Ada kata dengan batu, ada kata dengan panah. Yang pentingnya mereka nak lontar Nabi tu. Sama ada lontar dengan batu ke, lontar dengan alat ke. Mu tak berhenti, kena. Habis cerita. Lanarjumannakum, sama ada dengan batu ataupun dengan alat pelontar lain. Yang penting, amaran keras sudah berlaku. Nak selamat, tinggalkan cerita karutmu ni. Tinggalkan kesialan yang kamu bawa ini kalau nak selamat. Kalau tidak, tunggu kehancuran. Sekali lagi, Rasul tak akan berdiam diri, kita akan lawan. Jadi kita pun, orang yang baik-baik ni pun, kalau orang tuduh macam-macam, kena lawan juga. Kalau tak lawan, orang anggap dia tu betul. Ini masalah kita ni. Dan kalau tak lawan, mereka anggap betul dah dia tu. Ayat 19. Qalu ta'irukum ma'akum. Rasul-rasul itu menjawab, nahas, malang, kesialan itu adalah disebabkan kekufuran yang ada pada kamu. Bukan sebab aku. Oleh kerana kamu kufur, itulah nahas yang menimpa kamu. Jadi kita tahu. Qalat rusuluhum lahum syu'mukum. Kesialan yang kamu tu sebab kamu sesat. Bukan sebab aku mari. Aku nak menyelamatkan kamu. Mu kata aku pula bawa ajaran sesat, memecah belah masyarakat. Yang betulnya kamu. A'in zukirtum. Patutkah kerana kamu diberi peringatan? Tengok, Tuhan tak sebut dah peringatan apa di sini. A'in zukirtum. Kamu diberi peringatan. Itu dia panggil ilmu tadabbur. Dia tak ulang balik cerita yang sama. Kamu dah beri peringatan, jangan sedih. Panjang cerita. Oleh kerana sudah ada dah cerita belum ni, Allah pendekkan. A'in zukirtum. Kalau kamu diberi peringatan dan nasihat pengajaran, maka kamu mengancam kami, orang yang mahu mengancam kami dengan apa yang kamu katakan itu. Bal antum qaumum musrifun. Kamu bukanlah orang-orang yang mahu insaf, bahkan kamu adalah kaum pelampau. Menipu pelampau sebenarnya. Dia punya berlawan tak habis-habis lagi. Dengan buah kapi ni. Sekarang ni pun ada juga lontaran-lontarannya.
Bila aku bagi nasihat, kamu lawan balik. Jadi kamu ni bukanlah, kami ni bukan seperti yang kamu tuduh. Bal antum qaumun musrifun. Kamu ni kaum yang melampaui hudud dan tughyan. Apa nama tughyan? Jahat kamu ni. Orang nak selamatkan dia nak bunuh kita pula. Jadi para pelajar sekalian, saya minta maaf sikit lah. Minta maaf. Sebab ana tak bawa cerita yang pelik-pelik dalam cerita ni. Sebenarnya banyak ni kalau kita baca dalam kitab tafsir. Cerita Antakiyah ni di mana siapa nama Rasul, nama dia Bulus, nama dia Yuhanna, nama macam-macam. Tuan-tuan suka dengan cerita. Tapi ulama kata tujuan Allah Ta'ala turun hikayat ini lil-i'tibar wal-itti'az, untuk mengambil i'tibar dan pengajaran. Jadi kita tak payah cerita panjang. Tuan-tuan suka dengan cerita. Saya sebenarnya anak sendiri pun suka kalau ada cerita Israiliyat ni. Sebab cerita sana cerita sini. Tapi bila kita fikirkan kepada kesan kepada masyarakat, untuk apa dibawa Israiliyat itu? Untuk apa? Sekadar suka-suka. Al-Quran ni bukan sekadar suka-suka, tuan-tuan. Al-Quran ini kitab hidayah, kitab petunjuk, kitab panduan dalam hidup kita menuju ke akhirat. Baik, tamaklah ayat kita 13 sehingga 19 itu tafsir ringkas. Sekarang ni kita masuk kepada al-fawaid. Al-fawaid at-tarbawiyah. Faedah dari sudut pendidikan, dari sudut tarbiyah. Yang pertama, ayat kita ni wadrib lahum mathalan. Allah Ta'ala suruh buat satu bandingan cerita penduduk sebuah kampung. Innal ibrata, pengajaran itu boleh kita ambil daripada kisah yang dibuat bandingan ini. Falaisa minad daruri an yu'ayyana al-mathalul madrub. Bukan satu benda keperluan yang mendesak untuk kita tentukan siapa kumpulan itu, di mana tempat dia, bila tarikhnya, tak penting. Yang penting pengajaran yang kita boleh ambil. Yang penting yang kita boleh ambil itu. Macam kita cerita sekarang tak? Tuan-tuan dan puan-puan, jangan buat maksiat. Jangan melakukan benda mungkar. Nanti Allah Ta'ala binasakan sebagaimana binasanya umat tu. Orang dulu, kampung ni, dengan banjirnya, dengan bencananya, dengan macam-macam. Kita kata itu cara kita cerita. Kalau kita duk cerita itu, marah orang kampung tu. Tuduh orang macam-macam awak. Al-ibrah. Karena itu Allah kata wadrib lahum masan ashabal qaryah. Tuhan tahu semua. Kalau Tuhan nak kita bincang tentang kampung tu, senang ya, dia sebut nama. Di mana kampung, tahun bila berlaku, apa nama nabi dia, 3 orang rasul tu boleh tak dinamakan? Memang sangat boleh. Tapi tidak penting perkara itu. Maka Tuhan tak sebut nama kampung, Allah tak sebut nama rasul dia, Allah Ta'ala tak sebut di mana tahun bila. Karena itu bukan tempat mengambil ibrah. Balil ibratu fil qissati kulliha. Yang kita nak ambil pengajarannya apa? Di dalam ayat ini, iaitu kisah yang berlaku itulah yang menjadi kepentingan, menjadi keperluan kepada kita mentadabbur. Maknanya kalaulah nama tempat itu penting, sah Allah Ta'ala akan sebut dalam Quran ini. Tak payah kita duk bincang banyak. Tak payah kita duk takalluh mencari-cari, tak perlu. Itu yang pertama dari sudut pendidikan. Yang kedua, dari sudut pendidikan lagi, qalu inna tatayyarna bikum. Mereka mengatakan kami rasa sial, kesialan, malang. Orang kata sial majal. Kelata dia ada tambah sikit, takkid, sial majal. Mu ni bawa sial majal kepada kami. Ayat ini menganggap benda-benda sial ni iaitulah satu tabiat kepada pendusta, penentang Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Fattatayur, suka mengambil sial, kesialan, sial majal ni daripada sifat puak kafir, menjadi kewajipan kepada kita orang Islam jauhkan diri daripada sifat buruk ini.
dan kita kena bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla setelah melakukan sebab-sebab yang boleh menyelamatkan. Barulah kita faham, oh, tak ada sialan kan. Nabi sebut dalam hadis la udwa wala tiyarata wala hamata, ada riwayat kata wala safara, kan? Tak ada kesialan dengan burung hantu, dengan burung-burung apa saja pun, wala safara, dan juga tidak dengan penyakit dengan bulan safar. Ni kita dah ajak orang mandi siapa pula dah. Ni adalah penyakit berlaku tu. Nak hidupkan amalan jahiliah yang telah dikuburkan oleh ulama-ulama pendakwah kita kubur, kita korek balik. Ini satu penyakit. Maknanya buat kesialan. Jadi orang mukmin tak anggap benda sia-sia, tak ada. Dia ni tak ada jodoh ni. Tak ada orang pinang dia. Mari kita mandi bunga. Pasal apa? Nak hilang kesial. Itu karut, itu khurafat punya permainan. Yang pertama, kita letak untuk selesai masalah, tak ada jodoh. Tak ada jodoh. Yang kedua, kadang-kadang jodoh ada. Mari engkau yang buat sebab. Orang minta, tak puas lagi jaga anak. Nanti baru umur 25, tak puas lagi jaga anak. Habis mu nak jaga sampai umur berapa? 50 baru nak kahwinkan anak. Ni punca mari daripada kita. Ibu bapa ni, aulia, wali-wali tu yang buat masalah pada ada. Yalah, orang perempuan dia ada tempoh dia. Nah, bila sudah sampai peringkat umur sekian, orang pun tak berapa nak tengok lah, sebab laki-laki tu lebih muda umur contohnya. Jadi jangan menyusahkan. Kapan dia menganggap kesialan tu. Nak mandi air bunga lah, mandi tu, mandi ni. Macam-macam lah. Tabur garai kunyit atas kepala. Duk main khurafat apa benda ni. Dalam tanya jawab semalam, orang ambil tali pengikat mayat. Gali kubur kawan sendiri. Nak ambil tali sebab nak jadi kaya. Karut. Banyak benda-benda khurafat karut. Jangan duk main. Kesialan apa benda. Baik. Kita berpindah pula kepada yang ketiga. Al-fawaid al-ilmiyah. Dalam ayat ini, iz arsalna ilaihi musnain. Ketika kami hantar kepada mereka dua apa? Dua rasul. Fakazzabuhuma fa'azzazna bisalis. Tak percaya, aku hantar yang ketiga. Dalam ayat ini menunjukkan jawazu ta'addudir rusul. Harus berlaku beberapa orang rasul kepada satu kumpulan. Ma'attihadil mursal. Orang yang dihantar kampung satu je, tapi rasul 3 orang mari, boleh. Sebagaimana dalam ayat ini Allah kata, aku hantar 2 orang, tak cukup, tambah seorang lagi. Itu dia panggil keharusannya. Harus. Mana harus tu bagai boleh lah. Jangan duduk pelik-pelik. Macam Nabi Musa. Dia pergi dengan Harun. Kumpulan sasaran dia Firaun. Ada juga 2. Sini 3 orang. Yang keempat, qalu ma antum illa basyarum misluna. Manusia macam kami juga mengaku jadi rasul. Kata dia ulama, innal ladina yukazzibun ar-rusul. Orang yang mendustakan rasul-rasul itu laisa indahum illal mukabarah. Mereka itu semuanya sombong. Mereka tak ada hujah, yang dia adanya sombong. Tengok dia kata apa? Mu ni manusia. Tengok ayat kita tu. Ayat 15. Mu manusia. Allah Ta'ala tak hantarlah orang macam awak ni mari. Kamu pendusta. 3 tuduhan dia bawa. Ini 3 tuduhan. Jadi fahadhil jumalu salasah. 3 tuduhan ni tak ada hujah langsung. Yang adanya kerah kepala. Orang kata kerah king. Kerah king ada. Kalau nak kata hujah, tak ada hujah. Tak ada hujah. Tidak ada hujah. Jadi dia kata mu ni manusia. Kalau bawa mari malaikat pun, malaikat akan berupa manusia juga. Tak jadi. Yang kedua dia kata Tuhan tak turunlah orang macam kamu ni. Menafikan satu benda yang jelas mata, bukan hujah. Yang ketiga, mereka terang-terang mengatakan rasul-rasul itu pembohong. Ini bukan hujah. Baik. Kita pergi kepada yang kelima. Wa ma 'alaina illal balagul mubin.
Rasul kata apa? Kami ni menyampaikan, tugas kami menyampai. Kamu percaya, kamu selamat. Kamu tak percaya, kamu binasa. Ayat ini wa'zum minal mursalin, nasihat daripada rasul-rasul kepada kaum dia, bahawa manfaat iman balik pada kamu. Manfaat kamu beriman kembali kepada kamu, bukan untuk aku. Aku selamat insya-Allah, Allah Taala tak akan binasakan aku. Tapi puak-puakmu tu nak selamat, tunggu. Mari ikut kita. Tak mau selamat, tunggu situ. Maknanya nasihat daripada Nabi untuk menyelamatkan. Kita pun sama juga, kita nasihat pada kita semua ni untuk menyelamatkan kita. Siapa nak selamat, mari ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa tak nak selamat, pergi cari orang lain. Yang keenam, ayat yang sama lagi. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Penyampaian kami balagh mubin, sangat terang jelas. Ayat ini meletakkan syarat bahawa rasul-rasul dalam penyampaian mereka, dalam maklumat yang disampaikan, mesti mubin, mesti jelas. Jangan ada yang rumut, yang pelik-pelik, tidak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, dia kalau dia mengajar, dia ulang 3 kali. Supaya apa? Supaya orang faham apa yang dia ajar. Kita ni pula tak. Bila mengaji kitab tasawuf yang pelik-pelik, yang masuk ajaran batin ni, mula tak faham dah. Kalau bismillah mesti 20 huruf. Tak cukup 20, kena tambah A depan. Ada juga orang percaya orang macam ni. Allahu Akbar. Ini yang saya menunggu. Pihak kerajaan mengambil tindakan, ataupun pihak ashabus samahah, mufti-mufti, alim ulama bersuara menyatakan kesihatan dia. Payah juga nak nyata sebab dia negeri lain. Kita tahu secara negeri lah. Hari ni dunia global, dunia kecil. Duduk di hujung pelosok dunia pun, kalau benda ajar satu orang bawa lah ke mana-mana pun. Jadi kalau kita diam macam ni, mereka pun bangga dengan ajaran dia, dan orang lain yang terpengaruh dengan dia. Jangan tunggu sampai parah baru kita nak cegah. Jangan. Yang ketujuh, dia kata qalu inna tatayyarna bikum. Kamu rasa kesialan dengan kamu ni Rasul. Nabi jawab, ta'irukum ma'akum. Kesialan tu kamu yang bawa, bukan aku. Apa dia? An-nazunub wa takzib. Dosa kamu, pembohongan, pendustaan kamu kepada Rasul, itulah yang membawa kesialan. Sebab sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah Azza wa Jalla, siapa dia derhaka, dialah sial. Jadi sekarang ni bukan aku bawa sial, kamu yang membawa kesialan sebab tak mau ikut dakwah aku, tak mau ikut apa yang aku ajar. Aku ajarmu tak mau ikut. Lepas tu dia kata kita sial lah macam-macam. Dia kata kita ni sial, kita ni macam-macam. Maka itu dia panggil perbuatan yang tidak baik. Yang ketujuh dah, kan? Yang ke-8, dalam ayat Quran, a'in zukirtum. Tengok ayat yang kita baca. A'in zukir, qalu ta'irukum ma'akum a'in zukirtum bal antum qaum musrifun. Dan malang itu apa yang kamu buat? Patutkah kerana kamu diberi peringatan menganggap aku bawa sial? Jadi ayat ini, tulis tuan-tuan, jawazu harus fi ma'ulima bisyaq. Dalam sudut bahasanya harus kita ringkaskan. Kita tak payah ulang balik tuduhan-tuduhan dan hujah yang lepas, sebab sudah dikenali, sudah dipastikan, sudah disebut belum ni. Jadi ayat Quran nak ringkas. A'in zukirtum. Bila kamu diperingatkan, kamu mengamuk, kenapa? Apa yang diperingatkan? Sudah diberitahu. Rasul sudah maklumkan. Jadi kita kata macam kita bahasa Melayu pun ada macam ni. Tak. Maka dengan itu, seperti yang telah disebut, dia tak ulang balik. Kalau ulang balik jadi panjang semula cerita. Itu dia panggil uslub Al-Quran. Wala yu'addu hadha naqsan fil kalam wa balaghatihi. Tidak dianggap perkataan ini kurang ayat ataupun balaghah tak dalam, sebab kita dah sebut belum ni kan, hujah-hujah. Sekarang ni kita kata a'in zukirtum. Jadi apa yang aku nasihat pada kamu tu,
Itulah sebenarnya yang membawa kesialan, karena kamu tak mau ikut, bukan aku salah. Itu yang ke berapa? Yang ke-8. Yang ke-9, iz arsalna ilaihi musnain. Maaf dia turun naik sikit. Ini perbahasan dari sudut. Dia kata apa? Iz arsalna ilaihi musnain. Ketika kami hantarkan kepada mereka dua, nusibal irsalu ilaihi ta'ala. Allah Ta'ala nisbahkan yang menghantar itu kepada dia. Arsalna, aku hantarkan kepada mereka dua rasul, binaan ala annahu, karena mereka itu pergi dengan arahan daripada Allah Azza wa Jalla. Maka setiap benda yang dibuat mengikut arahan, bermakna arahan itu boleh kita nisbahkan kepada orang ni. Kita kata surat dikeluar oleh pihak atasan, ditandatangani oleh menteri ke, ditandatangani oleh siapa ke, maka kita mengatakan, walaupun orang yang bawa surat, orang yang baca surat tu orang kampung, pegawai biasa, tapi kita kata ini daripada Putrajaya mari. Mana Allah Ta'ala kata arsalna ilaihim, aku yang hantar, aku yang utuskan kamu. Ini kembali kepada arahan daripada Allah Azza wa Jalla. Allah hantar mari. Yang terakhir, yang ke-10, para pelajar sekalian, wa ma anzalar rahmanu min syai'. Puak kapi boleh percaya. Dia kata Allah Ta'ala Ar-Rahman tu tak bawa apa-apa, mesti reka. Ayat ini isyaratun ila raddi alaihim. Isyarat kepada kamu tahu Allah yang bersifat Ar-Rahman tak hantar kepada kamu. Maka kita kata kalau Allah Ta'ala bersifat dengan Rahman dunia wal akhirah, bersifat dengan kasihan belah kepada hamba di dunia dan di akhirat, maka Allah Ta'ala hantar mari Rasul dengan sifat dia Rahman nak menyelamatkan kamu. Kalau kamu tahu dah Rahman, kenapa kamu tak ikut? Ini yang kita bimbang. Kita tahu. Tahu apa? Kita tahu benda yang Allah Ta'ala yang bagi, tapi kita buat tak tahu. Banyak ayat-ayat Quran kita tak nak pakai. Sebab apa? Bercanggah dengan apa? Bercanggah dengan perlembagaan. Bercanggah dengan hak asasi manusia, human right. Bercanggah dengan macam-macam bercanggah. Kita kata ketepikan segala percanggahan itu, biar kita yakin bahawa apa yang Ar-Rahman turun kepada kita dalam Quran, hudud, qisas, apa saja undang-undang, itu semua daripada Allah yang kasih sayangnya kepada hamba dia, nak menyelamatkan kamu di dunia dan di akhirat. Ini kita dalam bincang ayat Quran, baca Yasin juga pagi, petang, siang, malam. Ada orang sakit, Yasin. Nak naik rumah baru, Yasin. Nak pergi sana, Yasin. Anak nak masuk asrama, Yasin. Anak tengah periksa, mak pergi baca Yasin tepi pagar sekolah. Ada diceritakan demikian. Bila waktu peperiksaan, berderet ibu-ibu duduk tepi pagar sekolah. Duk apa? Duk baca Yasin sebab nak tiup anak dalam periksa. Tak apalah, dia nak baca lah. Nah, kita larang pun tak boleh juga. Ini marah dia. Tapi bila sampai kepada peringkat pelaksanaan Al-Quran, kenapa surah Yasin tidak diambil kira? Ini kita kata jangan duk baca saja Quran ini. Ayat Quran diturunkan untuk diamalkan. Kita yakin bahawa Allah yang menurunkan Yasin ini bersifat dengan Rahman. Kenapa undang-undang Al-Quran tidak dipakai? Wallahu alam. Cukuplah kita dulu 10 fawaid yang dapat kita kutip dalam siri ini. Insya-Allah kita akan sambung lagi cerita utusan di Ashabul Qaryah dalam ayat yang ke-20 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.